Hai, Assalamualaikum. So, hari tu saya ada buat pasal video EP Mom. Mungkin siapa yang belum tengok, korang boleh tengok dekat sini. So, ada yang DM saya ataupun ada yang tanya saya macam mana nak simpan susu mengikut suhu. So, biasalah untuk first mom ataupun mommy to be, mungkin ada yang macam tak berapa faham, kurang faham. Saya pun dulu macam tu, saya pernah merasa ini sebab saya rasa macam mula saya pun macam tak berapa faham lah kan. Even kita tanya dekat orang ke apa, so kita macam betul kita buat ni, betul ke ni. So apa salahnya saya yang mungkin saya dah ada pengalaman, so saya share lah. So mungkin saya harap-harap dengan video ni dapatlah bantu korang untuk simpan susu tu. Okay, dekat sini saya ada beberapa botol. So saya sajalah buat dua, alah kecil je, ni 2 ounce dan parti-parti kecil. So saya buat dua sebab saya nak bagi korang senang faham. So dekat sini sebelah saya ni ada, saya contoh bahagian chiller, bahagian freezer. Okay, first kali ialah suhu bilik. So macam kalau dulu saya senang buat, saya akan bagi Fatih susu yang memang baru perah tu, saya taruh dalam satu botol. So dalam botol yang korang simpan tu, kalau suhu dia 25 hingga 37 darjah Celsius, dia boleh tahan selama 4 jam. Okey, saya ulang 25 hingga 37 darjah Celsius, dia boleh simpan sampai 4 jam dalam bilik. So korang tak perlu letak dalam ais ke apa. Tapi syarat dia korang asingkanlah. Contohnya bila korang dah pump, korang taruh, contohnya korang pump, korang taruh dalam satu botol. So bila baby nak minum, korang tuang. Sebab kita kalau boleh kita tak naklah bagi kena Elio baby tu. So bila kita tuang lah ikut berapa yang baby tu minum. Contohnya baby newborn minum 2 ounce je. So kita terus tuang 2 ounce, barulah kita bagi. Okay, susu yang dalam bekas ni, macam saya cakap lah, dia boleh tahan 4 jam. Tapi mesti 25 hingga 37 darjah Celsius. Okey, tapi kalau bilik korang tu memang sentiasa sejuk, mungkin suhu 15 sampai 25 darjah Celsius tu kira agak sejuk lah kan. So itu susu korang tu boleh tahan selama 8 jam. So saya ulang, 15 hingga 25 darjah Celsius boleh tahan selama 8 jam. Tapi untuk sejujurnya untuk saya tak berani nak simpan 8 jam tu sebab saya rasa bilik saya, sebab kita biasalah even bilik pun kita kadang kita buka pintu. So kita punya suhu bilik tu takkanlah sampai 15 hingga 25. So saya takut macam mungkin terpanas sikit dengan cuaca dekat Malaysia ni. So saya paling-paling pun mesti 4 jam lah susu fresh pump yang saya akan bagi tu. So, tapi kalau korang yakin yang korang punya bilik memang sentiasa sejuk, memang korang jenis yang tak keluar rumah ke apa ke, memang bilik korang sejuk tu, korang bolehlah simpan 8 jam. Okay, so dekat sini saya nak ingatkan. Okay, contohnya susu yang korang pump tu, okay, yang tadi 4 jam ataupun 8 jam. So, kalau ada lebih, contohnya macam 4 jam korang nak simpan yang 4 jam tu kan. Okay, so bila dah jam ketiga ada lebih, so korang boleh masuk ke chiller. So saya buat contoh chiller. So chiller, tapi ini ingat ini yang belum diminum. So tak kena puting baby lagi, tak kena mulut baby lagi. So yang mana lebih tu boleh masuk ke chiller. Okay, so bila korang dah masukkan dalam chiller, so dalam chiller ni boleh simpan 3 hingga 4 hari sahaja. Ingat 3 ke 4 hari sahaja. Ini yang dalam chiller. So dalam peta ais tu kalau korang perasan yang bahagian dalam tu yang macam ada penutup. Saya tak pasti korang punya peta ais macam mana, tapi saya punya ada yang macam penutup tu, kita boleh tarik. So tu chiller saya lah. So saya masukkan dalam tu 3 ke 4 hari sahaja. So setiap kali mana yang, ataupun ada juga yang macam saya baru pump, yang ada lebih saya akan terus letak dekat belakang. Macam saya cakap daripada video first hari tu, kita guna konsep FIFO tu kan. Okay, so letak dekat belakang. So 3 ke 4 hari kan.
Okay, so bila contohnya hari keempat, sebab nanti korang akan ada banyak pam, ada so banyak. Okay, so 3 ke 4 hari. So bila hari keempat tu susu masih ada, so hari keempat tu korang boleh bawa naik ke freezer. Macam tu lah. So bila hari keempat tu tengok macam banyak lagi. So hari keempat dah ni tapi susu banyak lagi. So takkan nak buang, membazir lah kan. So kita boleh bawa ke freezer. Okay, so korang kena tengok tau, bila once korang dah masuk ke freezer, okay, korang kena tengok peti ais korang jenis 1 pintu ataupun 2 pintu. So sebab untuk 1 pintu boleh tahan selama 2 minggu sahaja. Okay, so ni saya bagi contoh lah. Contohnya yang ini korang dah masuk freezer. So untuk freezer 1 pintu hanya 2 minggu. Tapi kalau freezer korang tu peti ais korang jenis 2 pintu, dekat freezer korang boleh tahan selama 3 bulan. So saya ulang balik, 1 pintu 2 minggu. Kalau 2 pintu peti ais korang boleh tahan freezer 3 bulan. Okay, tapi contohnya dekat rumah korang ada deep freezer. Korang tahu tak macam kalau korang pergi ke 7E, kadang kita nak beli ais ke yang jenis yang buka warna putih tu kan, tu deep freezer tu kuat lah. So yang kat situ korang boleh simpan susu selama 6 bulan. So lama 6 bulan. Okay, so once kita dah masuk dekat freezer, mungkin dekat sini ada yang macam confused sikit lah. Okay, so once kita dah masuk freezer, contohnya kita nak pakai susu daripada frozen punya kan, daripada freezer punya. Okay, kita tak boleh ambil daripada freezer, kita terus rendam dekat air panas. Tak boleh, sebab suhu akan macam mengejut lah. Tiba-tiba suhu sejuk, lepas tu tiba-tiba kita rendam air panas. So takutlah khasiat susu dalam botol tu akan mati. So apa yang korang kena buat is korang bawa turun. Contohnya korang agak-agak lah korang nak bawa yang daripada frozen, mungkin 2 botol. Okay, so daripada frozen ni, daripada freezer ni, okay, korang bawa turun ke chiller. Okay, selalunya yang daripada chiller ni, macam kalau saya akan rendam dulu. Nanti saya akan bagi contoh gambar. So saya akan rendam dalam air sebab bila dia beku, saya takut besok nak panaskan still beku lagi. So bila saya rendam, saya akan masuk ke chiller. Okay, bila chiller ni besoknya kita kena panaskan. Okay, tapi korang kena ingat, once korang daripada frozen masuk turun ke chiller, dia boleh tahan 24 jam sahaja. So contohnya macam kalau saya dulu, saya akan bawa turun malam lah sebab saya nak pergi bekerja kan. So saya nak prepare susu untuk esok. So 10 malam saya akan bawa turun. Okay, bila 10 malam, so saya mesti pakai susu ni sebelum pukul 10 malam keesokan harinya. Tapi selalunya siang tu memang dah pakai lah. Tapi contohnya lah, kalau korang jenis yang bawa susu frozen banyak, so korang kena ingat lah pukul berapa korang bawa turun tu. Sebab bila once kita dah bawa turun daripada frozen, boleh tahan 24 jam sahaja. Okay, so bila once kita dah turunkan, barulah kita panaskan. Okay, contohnya kita nak panaskan susu daripada chiller yang kita bawa turun tu. So bila kita dah panaskan, ingat, tak kisahlah susu chiller sendiri ke ataupun susu yang frozen bawa turun ke, bila kita dah panaskan je, susu mesti habis dalam masa sejam. So kalau susu tu ada balance, kalau anak korang minum sikit ke ataupun banyak lagi susu ni, sayangnya nak buang, kena buang. Sebab once kita dah panaskan, memang nak tak nak kena minum. Sebab tu saya sarankan, bila korang nak panaskan tu, korang jangan panaskan sekali banyak. Korang panaskan berapa ounce yang anak korang minum je. Macam saya cakap daripada first video saya EP Mom. Sebab tu saya kata, lagi senang kalau korang terus masukkan susu-susu perahan tu, berapa ounce yang anak korang minum. Sebab senang je, bila kita ambil panas,
kita boleh tuang semua, dah cukup. Tak payah kita nak macam kalau contoh kita isi penuh, tapi anak minum 2 ounce, dah kita kena tuang. Lepas tu kita kena simpan balik, dah macam 2-3 kerja lah. So better korang terus isi berapa anak korang minum lah, berapa ounce. Okay, so cara untuk panaskan susu pula daripada chiller ke, daripada yang kita dah bawa turun ke tu, ialah kita guna cara 1 gelas air panas dan 2 gelas air pipe. So contoh kita taruh dalam bekas kan, so kita letak air panas, kita letak air pipe, so kita rendam. So kita rendam tak lama lah, kita tengoklah dalam 4-5 minit ke macam tu. Tapi macam saya tak adalah guna yang sukatan 1 air panas, 2 air pipe tu. Saya just buat ikut saya punya rasa. Okay, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. So saya rendam. Okay, sebelum korang bagi dekat anak korang susu rendam tu, korang kalau boleh korang rasa dululah, titikkan dekat tangan. Sebab kadang botol tu dah rasa panas, tapi sebenarnya susu dekat dalam botol tu sejuk lagi. Sebab kalau yang baby okey minum susu sejuk tak apalah, tapi takutlah macam ada baby yang sensitif, so boleh takut sakit perut pula. So ingat, sebelum korang bagi tu, korang titikkan dulu dekat tangan, kat belakang ni lah, sebab kita punya tangan ni sensitif. So bila kita rasa macam okey, just nice, suam-suam panas sikit, sedap untuk bagi, baru kita bagi. Tapi kalau sejuk, kita still rendam. Oh, sebelum tu lupa saya nak cakap, bila susu yang korang dah panaskan tu, okay, kalau kita nak tahu susu kita tu elok ke tak elok, so bila kalau korang perasan kan, bila korang keluarkan je daripada peti ais, susu cair tu dia akan dekat belah bawah, lepas tu putih yang susu pekat tu dekat belah atas. Okay, so bila once kita rendam, kita akan goncang slow-slow tau, kita akan goncang slow. Kalau susu tu masih elok, dia akan elok je sebatik, dia akan warna dia jadi cantik je. Itu maknanya susu korang masih elok. Tapi kalau korang dah rendam pun, tapi susu tu macam berketut, so kemungkinan susu tu dah tak elok. So better korang jangan bagilah sebab takut sakit perut ke. Sebab lepas tu lagi satu, susu badan ni kita akan nampak macam botol tu macam berminyak. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Macam saya pesan lah, selagi kita goncang dia, kita goncang slow-slow, selagi dia masih sebatik, susu tu elok. Tapi korang boleh juga cuba macam bila korang dah rendam tu, korang buka, korang macam bau sikit pun boleh juga. Kalau macam bau-bau tu masam, tu maknanya susu dah basi lah. Tapi kalau memang bau dia elok je, so maknanya susu tu okey, elok, boleh diminum lagi. Okay, so sampai sini je lah video saya kali ni. So saya harap sangat saya dapat membantulah yang mana yang masih confused ke ataupun tak berapa faham ke sebelum ni, ataupun kalau korang masih ada kekeliruan ke, kalau korang nak tanya, just boleh je DM saya ke apa ke. Saya memang yang mana saya tahu, saya boleh lah bantu sikit-sikit. So kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum.